Pulau buatan manusia inilah yang jauh daripada tanah besar Jepun. Serigala jadian, separuh syaitan, makhluk buatan manusia, pontianak dan makhluk ajaib yang hampir pupus hidup. Mereka telah diarahkan oleh kerajaan untuk tinggal di sini bagi keselamatan mereka dan juga bagi tujuan penyelidikan oleh saintis. Ada orang sedang ikut saya. Siapa? Tingkatan 3C, Himeragi Yukina. Bukannya saya kata awak tak boleh ikut saya. Tak mungkinlah selamanya awak akan ikut saya. Apa yang saya fikirkan, bila saya menjadi pencetus yang keempat, saya ingat saya boleh ubah perangai saya dan jadi seseorang yang berguna. Dengan kuasa yang saya ada ni, saya boleh selesaikan beberapa masalah kat dunia ni. Sebagai pencetus yang keempat dan kuasa ni, saya rasa macam hidup di luar kawalan. Saya tak dapat kawal dengan sebaiknya lagi. Sebenarnya saya tak nak pun kuasa ni. Pencetus yang keempat, lelaki Miang. Awak mesti tahu mengenai organisasi Raja Singa. Organisasi Raja Singa adalah satu perkhidmatan rahsia agensi oleh Suruhanjaya Keselamatan Awam Negara untuk elak sihir keganasan dan malapetaka skala besar. Saya adalah pawang bagi pedang dan saya dihantar ke Pulau Itogami untuk perhatikan awak. Apa dia? Kenapa pencetus yang keempat telah pilih awak sebagai penggantinya? Macam mana pada mulanya awak boleh terjumpa dengan seorang pencetus? Awak sebenarnya telah menyembunyikan diri. Apa yang awak nak cuma hidup macam manusia biasa. Macam tu ke maksud awak? Silalah ambil darah saya sekarang. Jika awak betul-betul nak melindungi setiap orang yang ada di pulau ni, awak kena lakukannya. Kalau awak rasa tak boleh pikul tanggungjawab tu seorang diri, biar saya pikul bersama awak. Tidak, Kojo. Ini adalah pertarungan kita. Ya sikit je lagi. Saya hampir-hampir nak belaga muka dengan Yukina tadi, tahu tak? Abang Kojo? Bukankah awak ni? Awak datang ke sini untuk campur tangan dengan hal Kojo lagi ke? Saya takkan lepaskan awak. Abang Kojo, kenapa abang ada kat sini? Dan apa yang terjadi pada kapal ni? Apa tu? Sebuah kapal angin ke? Besarnya. Saya dapat panggilan dari syarikat pengurusan pulau buatan manusia. Rangka utama untuk sistem pencegahan kemusnahan dah terpadam dah. Jadi saya kena buat balik sistem sandaran dari mula. Bukannya susah pun. Saya pekerja sambilan ajalah. Mereka kat bawah. Mereka musnahkan pengawal robot di aras paling bawah di pintu gerbang, menghala ke blok penambat. Harta? Tunggu sekejap ya. Ianya rahsia tentera. Mogoi, musnahkan pelindungan tu. Selamat pagi, Kojo. Petang semalam awak ada keluar kan? Siapa perempuan yang dengan awak tu? Apa agaknya rahsia mereka berdua? Kojo! Pagi-pagi buta lagi awak dah buat seorang perempuan sebut perkataan tak senonoh je. Budak perempuan tu pelik kan? Alah, bukannya saya kisah pun. Tapi awak jangan menyusahkan orang lain. Jadi nampaknya Akatsuki Kojo dah dapat pasangan darah dan melangkah satu tahap untuk menjadi pencetus yang keempat. Jadi itulah ceritanya. Jadi maksudnya semuanya seperti yang telah dirancang. Awak akan lalui pelbagai kesusahan, kawanku. Dia. Semuanya salah dia tu. Pencetus yang keempat. Lepas awak dah mengganggu Yukina, sekarang darah perempuan ni pula ya. Lepas awak dah buat macam tu, awak menggatal dengan perempuan lain juga kan? Tak sangka orang Mia macam awak ni ialah pencetus keempat. Walaupun awak ikhlas mengiyakannya, tetapi bunyinya seperti awak bangga dengan apa yang dah terjadi. Awak kena ingat ya, Yukina buat semua ni sebab itu adalah tugas dia, faham? Awak jangan ambil kisah tentang apa yang dia buat. Sebagai tanda terima kasih, saya bagi awak isap darah saya. Apa yang peliknya, saya tak rasa takut dengan awak. Walaupun awak pontianak yang paling berkuasa di dunia ini. Ya, apa awak ni? Awak belagak pula cakap dengan saya ya. Sebenarnya pada hujung minggu ni saya akan berada di Pulau Itogami. Jadi kalau saya pergi ke sana pun, saya akan jadi sangat-sangat sibuk tau. Iyalah, macam yang awak cakap. Awak takkan hidup lama lah, tak guna. Boleh saya kata, saya amat gembira dapat berjumpa awak, Akatsuki Kojo. Jadi, saya akan berikan cinta saya pada yang mewarisi darahnya. Tetapi, jika awak adalah calon pasangan darah Kojo, bagi saya awak adalah saingan cinta saya. Jikalau bahaya yang datang kepada saya kan, entah apa pula yang akan dilakukan oleh Kenju saya. Ia boleh menenggelamkan pulau ini dengan senangnya. Jadi sebab tu, saya nak minta maaf dari awak terlebih dahulu. Abang Kojo pun pergi ke sana tahun lepas kan? Betul ke yang abang tak nak pergi? Saya sebenarnya nak tahu sangat jenis apa yang abang Kojo suka.
Saya dah ingat sekarang. Lelaki itulah yang menyerang biara 5 tahun yang lepas. Dia kata dia perlukan satu perantara roh yang kuat untuk dijadikan korban. Kalau saya tak berada dekat dengan orang lain, mereka semua pasti akan selamat. Sayalah Foliari Haven. Kita berjumpa lagi, Akatsuki Kojo. Saya adalah anak perempuan sulung kepada Raja Edege Raja Lucas Rehaven. Saya adalah puteri kepada Raja Eldege. Mereka semua mahukan badan saya. Darah bangsawan Eldege. Nasi Kensei daripada kemahiran Magus dulu adalah penyerang sihir istana di negara Eldege. Jadi, kebanyakan teknik sihir yang dia tahu memerlukan darah bangsawan sebagai perantara roh. Jadi dia telah membahayakan dirinya untuk menculik dan mengambil saya. Lama tak jumpa. Awak nampak sihat, Kojo. Nama saya Tokoyogi Yuma. Selamat berkenalan. Kecil hati saya. Saya rasa sekarang ni saya dah lebih feminin tau. Itu teman wanita awak ke, Kojo? Dia tak lepaskan pandangan daripada awak. Dia nampak risau aja. Sekarang saya tinggalkan Kojo dengan awak, Himiragi. Kali ni saya tak akan kalah. Amaran, sila tinggalkan tempat ini dengan segera. Pulau ini akan tenggelam tidak lama lagi. Sila selamatkan diri awak. Lari sejauh yang boleh. Pulau ini adalah tanah sementara yang terapung di persimpangan urat naga yang terletak di selatan lautan. Jika batu asasnya hilang, pulau ini akan musnah. Selaras dengan 2 pengecualian. Gunakan hak pertahankan diri. Laksanakan Rodo dan diterima. Bukankah saya dah cakap dengan awak jangan panggil saya Natsuki, kan? Ya, ada beberapa blok penyelidikan rahsia di dalam kapal. Saya pasti inilah tempatnya. Disebabkan awak, saya ada bukti yang cukup. Jadi sebagai ganjaran untuk usaha awak, saya akan beri awak satu maklumat. Matlamat kami mencari harta yang kekal abadi, iaitu batu asas itu. Dan saya telah mendapat kuasa yang akan membantu kami mencapai cita-cita tersebut. Semuanya adalah disebabkan awak. Kenju hanya menurut arahan daripada Pontianak. Tapi kini saya telah berjaya mencipta satu homunculus yang sanggup menampung kerja-kerja Kenju yang masih lagi belum matang. Bukankah awak juga adalah alat yang telah dibesarkan oleh organisasi Raja Singa? Apa yang telah awak korbankan untuk memperolehi kuasa dan melawan serangan sihir yang kuat pada usia semuda ini? Nama saya ialah Christoph Gados, bekas askar kepada kekuasaan Parlimen Perang. Sekarang ni adalah aktivis revolusi. Juga dikenali sebagai kumpulan pengganas. Awak tentu tak sedar betapa terkenalnya diri awak, kan? Di dalam kalangan jurutera-jurutera kami tak ada seorang yang tak pernah dengar nama awak. Komputer ini model terbaru dan sama modelnya dengan superkomputer yang awak guna. Saya nak awak gunakan ini untuk menganalisa alat kawalan bagi Nalakovera. Kami cuma akan dapat menghidupkan Nalakovera sahaja. Kami tak dapat kawal kalau ia musnahkan bandar atau bakar hidup-hidup kawan kamu. Tak ada masalah. Sejak dari waktu dia mencapai peringkat yang ke-7, saya menjangka keamarannya. Sistem halangan pemikiran dia tidak akan berkesan langsung. Dia mungkin tiruan, tapi dia adalah utusan dari dewa. Sebaik saja awak telah membebaskan bidadari tiruan ini ke tahap itu, dia bagaikan satu malapetaka. Tak masuk akal untuk mengawal dia seperti satu alat. Anggap dia seperti satu jenis bahan letupan. Seorang bidadari tiruan yang telah dikejutkan akan bertarung kerana itu adalah sifatnya. Dan bila dia selesai jalankan tugasnya, dia akan mencapai anugerah. Saya ni jenis yang suka sangat berfikir. Kemungkinan kuasa sihir dan juga kaum jembalang cuma wujud di dalam imajinasi manusia saja. Apa yang sepatutnya terjadi di dunia ni ialah mereka tidak sepatutnya wujud. Kalau saya boleh cipta seluruh dunia ini mengikut segala kemahuan saya, dah tentu tak akan ada ruang untuk menafikannya lagi. Betul tak apa saya katakan? Nak cipta kembali dunia ini mengikut segala kehendak saya. Dan kepada bentuk yang saya percaya adalah betul. Memang padan muka mereka sebab dah cemuh kami ahli sihir sebagai makhluk yang jijik dan gunakan kami sesuka hati. Budak perempuan tadi yang berambut perak boleh tahan cantik. Dia tu teman wanita awak ke? Nampaknya awak bukan manusia. Saya harap tak perlu bunuh awak dengan menarik perhatian orang lain. Dengan menukarkan darah seseorang dengan besi yang tidak boleh dihapuskan, seseorang itu boleh mencapai sesuatu yang dikatakan hidup abadi. Ia adalah kemuncak kepada kimia yang mana puan saya telah berjaya capai. Saya amat terhutang budi pada awak.
Masa saya hampir mati sebab kemalangan di sini 5 tahun lalu, awak selamatkan saya. Atas sebab itu, saya telah berjaya mencipta teras tiruan ini. Terima kasih, Raya, sebab lindungi dia selama ini. Bukankah hari ini perayaan Halloween? Mak teringin sangat nak pergi. Pesta pakaian beragam. Kamu berdua ni siapa? Kamu berdua memang sangat comel lah. Yang mana satu? Yang mana satu teman wanita anak saya? Dah kahwin? Keluarga kita dalam proses nak membesar ke ni? Maknanya saya akan jadi seorang nenek tak lama lagi. Bukan macam itulah, Mak. Awak Kojo? Tak, saya tak apa-apa. Rasanya pintu ni masih belum lagi automatik kan? Tak, saya tak kisah. Cuma ia tak seperti apa yang saya dengar sebelum ni. Kita berdua ni memang selalu rapat macam ni ke, Abang? Saya minta maaf. Saya cuma teruja sangat. Nantilah dulu. Sebenarnya saya ada sebab buat semua tu. Sikapnya yang tak dengar cakap orang bila dia marah ni memang ada sejak dulu kan? Betul tak cakap saya? Lagi berlagak perangai awak ni, lagi senang untuk awak dikalahkan oleh musuh tau.